setelah lihat kepada peranan kerajaan, marilah kita lihat peranan pihak sekolah dalam memelihara kedaulatan negara kita. Dan jawapan ini adalah jawapan umumnya dan kita boleh guna untuk apa-apa soalan mengenai langkah ataupun cara. Okey? Selain itu, pihak sekolah harus menganjurkan kempen kesedaran dan aktiviti tentang kedaulatan negara. Kenapa saya highlight di sini kedaulatan negara? Sebab jawapan yang tidak ada highlight kita boleh guna dan kalau soalan telah ditukar menjadi langkah yang boleh dilakukan untuk menjamin keselamatan negara. Jadi, perkataan yang highlight ini kami tukarlah menjadi keselamatan negara. Begitulah senang untuk jawapan umumnya dan kita boleh guna untuk apa-apa jenis soalan dan kita akan dapat markah penuh untuk soalan kebat. Seterusnya, kempen kesedaran dan aktiviti dapat meningkatkan kesedaran pelajar supaya memelihara kedaulatan negara kita. Ini merujuk kepada huraian. Dan perkataannya di highlight sini ini merupakan perkataan yang kita harus ubah sekiranya soalan dia berubah tetapi jawapannya adalah sama. Kita hanya ubah perkataan ini saja. Kita hanya ubah apakah topik dia, apakah soalan dia. Sekiranya soalan mengenai keselamatan, kita tukar menjadi keselamatan. Sekiranya mengenai kemerdekaan, kita tukarlah jadi kemerdekaan. Okey, seterusnya adalah peranan ibu bapa. Apakah peranan ibu bapa? Kita akan lihat. Sebentelahan, ibu bapa harus menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka dalam hal memelihara kedaulatan negara. Sama seperti sebelum ini, iaitu kita hanya ubah perkataan yang di-highlight sahaja untuk soalan yang berbeza kalau soalan dia tukar. Okey? Seterusnya, anak-anak mencontohi tingkah laku ibu bapa mereka dan terdidik untuk memelihara kedaulatan sejak kecil lagi. Ini juga merujuk kepada huraian dan kita boleh guna untuk apa-apa soalannya. Seterusnya, iaitu media massa. Media massa. Apa yang boleh media massa lakukan? Seterusnya, media massa harus mempromosikan kempen yang dianjurkan oleh kerajaan. Peranan media massa adalah mempromosikannya. Promosi media massa dapat menyedarkan masyarakat supaya memelihara kedaulatan negara kita. Beginilah cara kita tamatkan ayat kita dengan kita hanya saling soalan ini, iaitu memelihara kedaulatan negara kita. Okey? Dan sekiranya soalan dia bertukar, kita hanya ubah ayat ini sahaja. Begitulah senang dengan cara dan kita juga boleh masukkan contoh sekiranya kita ingin dapat markah penuh, markah bonus. Contohnya, saluran TV3 menyebarkan iklan tentang sejarah pembentukan Malaysia dapat menyedarkan rakyat untuk memelihara kedaulatan negara. Ini merujuk kepada contoh. Seterusnya kita akan lihat kepada jenis soalan yang lain, iaitu pada pendapat jawapan umum untuk soalan iktibar. Sekiranya hari ini soalan dia tanya, pada pendapat anda, apakah iktibar yang dipelajari dari Perang Dunia I? Kita ingatlah magic formula ini. Dan magic formula ini terpakai untuk semua soalan iktibar. Yang pertama iaitu kerja bijak cinta ilmu. Kerja itu bekerjasama. Bijak itu bijaksana. Cinta itu cinta dan setia kepada negara. Ilmu itu menimba bukan menimbu. Menimba ilmu pengetahuan. Jadi ingatlah, kerja bijak cinta ilmu. Iktibar yang pertama yang kita pelajari iaitu kita mesti bekerjasama untuk menentang kezaliman dan penjajahan. Jadi, kita salinglah soalan. Iktibar yang dipelajari dari Perang Dunia I ialah bekerjasama untuk menentang kezaliman dan penjajahan. Ini merujuk kepada fakta. Selepas fakta, apa yang kita harus tulis?
Huraian. Rakyat yang bersatu dapat mengelakkan negara dicerobohi oleh negara asing dan tidak berlaku perang lagi. Perkataan yang hal ini ada kaitan dengan apa yang kita soalan tanya, iaitu Perang Dunia Kedua. Dan inilah cara kita tamatkan satu ayat ya, dengan hanya meletakkan kata kunci dia ya, ataupun soalan dia. Seterusnya, iktibar kedua iaitu bijaksana dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Siapakah yang perlu bijaksana? Pemimpin kita. Selain itu, pemimpin harus bijaksana dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Ini merujuk kepada fakta. Seterusnya, pemimpin yang bijaksana dapat mengelakkan daripada ditipu oleh pihak lain sehingga mencetuskan peperangan. Ada sesetengah pelajar yang tanya, sekiranya saya tulis 2 fakta, boleh ke tidak? Sebenarnya boleh. Tetapi huraian adalah membantu anda ya, menjelaskan fakta anda. Jadi, adalah digalakkan untuk menulis huraian. Dan kita boleh tulis banyak huraian. Kita juga boleh tulis banyak contoh ya, tidak semestinya satu ya. Dan ketiga, cinta dan taat setia kepada negara. Seterusnya, rakyat harus cinta dan taat setia kepada negara. Rakyat yang cinta akan berusaha mempertahankan negara dan mengelakkan peperangan berlaku. Perkataan yang halal ini juga ada kaitan dengan soalan kita ya. Seterusnya, menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri. Seterusnya, rakyat harus menimba ilmu untuk memajukan diri. Ilmu pengetahuan dapat membangunkan bangsa dan negara dan tidak menggunakan peperangan untuk menyelesaikan konflik. Dan jawapan ini boleh digunakan dalam banyak bentuk soalannya. Selepas itu, kita akan mempelajari jawapan umum untuk soalan individu ataupun pemimpin. Cara dia tanya akan macam ini. Sebagai seorang pemimpin atau rakyat, bagaimanakah anda memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan? Kita ingatlah magic formula ini, iaitu Darling pergi UK. D untuk dasar negara, P untuk pendidikan negara, U untuk undang-undang, K untuk kempen. Dan sekarang soalan ini dia tanya individu atau pemimpin saja. Jadi kita tidak boleh tulis ibu bapa sekolah ya. Hanya individu ataupun pemimpin ya. Jadi dasar negara. Sekiranya saya seorang pemimpin, saling soalannya, saya akan memperkenalkan dasar negara. Dasar negara menunjuk panduan dan pelan kerajaan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara. Sekiranya dia tanya, sekiranya anda seorang rakyat, macam mana anda ubah ayat ini? Kamu hanya ubahlah pemimpin jadi rakyat. Saya akan memperkenalkan, kita tukar menjadi menyokong dasar negara. Rakyat menyokong, pemimpin memperkenalkan. Seterusnya, pendidikan negara. Sekiranya saya seorang pemimpin, saya akan memperkasakan pendidikan negara. Sekiranya saya seorang rakyat, apakah yang boleh saya lakukan? Sama sahaja sebenarnya. Sekiranya saya seorang rakyat, saya akan mementingkan pendidikan. Rakyat adalah mementingkan, pemimpin adalah memperkasakan. Dan huraiannya adalah sama ya. Rakyat yang berpendidikan akan berusaha untuk mengekalkan keamanan negara dan bertolak ansur. Seterusnya, undang-undang. Sekiranya saya seorang pemimpin, saya akan memperkasakan undang-undang. Huraian dia, undang-undang yang ketat akan mengurangkan kadar jenayah dan memastikan keharmonian negara. Perkataan yang halal ini kita boleh ubah ya sekiranya ada soalan yang lainnya. Sekiranya saya seorang rakyat, saya akan mematuhi undang-undang. Sama kan? Kita hanya ubah sedikit perkataan saja. Pemimpin memperkasakan undang-undang. Rakyat mematuhi undang-undang. Kempen kesedaran. Sekiranya saya seorang pemimpin, saya akan menganjurkan kempen kesedaran. Nah, huraian
adalah ini. Kempen kesedaran dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk bertolak ansur dan tidak menjejaskan keamanan negara. Sekiranya saya seorang rakyat, apa yang saya boleh lakukan? Saya akan mematuhi ataupun menyertai perkataan yang lebih sesuai adalah menyertai. Menyertai kempen kesedaran. Jadi, ini adalah jawapan umum untuk soalan KEBA. Sekiranya anda minat untuk mendapatkan lebih banyak soalan dan jawapan untuk KEBA, anda boleh mengikuti kelas-kelas yang telah diperkenalkan dalam channel kita, dan juga mengikuti kita mempunyai website, dan juga kita juga mempunyai free class untuk semua tuition untuk semua pelajar dan pelajar digalakkan untuk menyertai kelas-kelas percuma ini untuk mendapatkan PDF yang penuh yang percuma untuk mengenai KEBA dan topik-topik sejarah. Jumpa kita di video seterusnya.